Assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ni saya nak cerita tentang Iqra. Okey, saya tahun ni saya dah mula mengajar pelajar, dan ada seorang pelajar tu dia belajar Iqra, dan akan datang ada lagi pelajar nak masuk belajar Iqra. So Iqra ni penting lah untuk sebelum kita nak ngaji Quran, kita kena mahir huruf-huruf hijaiyah dan juga bacaan panjang pendek, tajwid semua. Kita bermula dengan Iqra. Tapi ke kawan semua, dahulu masa time saya dulu belajar, kita orang tak gunakan Iqra, kita orang gunakan Muqaddam. Sekarang masih ada lagi Muqaddam, tapi kena beli kat kedai lah. Masih ada lagi, tapi saya rasa sebenarnya sangat-sangat relevan Muqaddam. Sebab masa saya belajar dulu, kita guna Muqaddam. Lepas tu ustazah tu mula mengajar dengan membaca huruf hijaiyah. Lepas tu kita orang start dengan mengeja. Muqaddam ni dia lagi nipis kan, dia lagi nipis. Lepas tu dia macam sikit-sikit tu kan. Saya ingat lagi macam ustazah ajar pun sambil dia macam dia ada lagu-lagu kan tahu, supaya kita orang senang faham, seorang ingat macam kala kan, kala start masa sabdu, kala kap lam sabdu di atas, kala alif di atas, la kala. Dia ada banyak daripada hijaiyah. Lepas tu baris atas, baris bawah, baris depan. Macam kalau baris atas tu alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a, i, u, ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, ba, bi, bu. Kalau tanwin tu masa tu dulu saya belajar dengan mengeja kan. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an, in, un tu tanwin. Semua huruf tu, semua start daripada mula tanwin. Lepas tu bila masuk sabdu, masuk ni semua memang Muqaddam. Tapi sebab satu lagi kaedah mengajar dia sangat bagus, jadi kita senang faham. Bila mengaji pun memang cantik. Untuk Iqra ni kan, Iqra saya bukanlah guru yang mengajar dengan saya berguru dulu, tapi saya ada juga buat research dan tengok kan, sebab kita ada anak ramai kan. Jadi saya mengajar anak sendiri. Saya start dengan Iqra ni. Iqra ni ialah kalau dia kena nak mengajar tu kena pandai mengajar lah. Kalau kita anak kita dapat, memang kita kena pastikan menggunakan apa saja cara supaya anak kita dapat faham. Saya perhatikan Iqra ni, insyaAllah saya akan nak buat video lah satu-satu kan, daripada Iqra 1 sampai Iqra 6. Dia ada dia punya kategori. Untuk kali ni kan kita cerita pasal Iqra 1 kan. Iqra 1. Iqra ni ni ada dua color ni. Ni anak saya yang kecil punya, ini anak saya yang 7 tahun punya. Lepas tu ada Iqra yang dia macam satu-satu kan, Iqra 1, 2 dia pecah-pecah kan. Itu sekolah rendah, sebelah petang dia dapat Iqra yang pecah-pecah lah. Whatever, Iqra lah kan. Iqra ni kita tengok Iqra 1. Iqra 1 ni start dengan start dengan huruf dia kata dia tulis kat sini, intisari pelajaran buku 1, pengenalan huruf hijaiyah berharakat fathah, baris atas makharijul huruf, pengenalan huruf sambung, huruf rangkai. Baris atas ya. Ini huruf hijaiyah. Of course apa-apa pun mesti start dengan surah Al-Fatihah, sebab surah Al-Fatihah ni adalah surah pembuka kan. Jadi saya nak cerita juga lah pasal surah Al-Fatihah ni kan. Ada banyak kita nak faham tentang surah Al-Fatihah ni. Surah yang paling penting sekali, yang paling kita baca setiap hari kan. Fatihah. Fathah tu maksudnya baris atas. Istilah dalam Quran kita kena tahulah kan. Dia bahasa Arab, lepas tu maksud dia apa kan. Fathah maksudnya baris atas. So ni huruf hijaiyah. Bila kita ngajar anak huruf hijaiyah, kita kena pastikan dia punya makhraj ataupun dia punya sebutan huruf tu betul. Dia keluar daripada tempat yang betul. Kalau tak nanti salah lah kan, sebab ada huruf yang tempat keluar dia sama tapi bunyi dia berbeza. Contohnya macam A dengan alif dengan ain. Okey, kalau sebut huruf hijaiyah,
Apa dia huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah tu huruf ni lah. Alif, ba, ta sampai ya tu namanya, itu adalah huruf hijaiyah. Ada berapa semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 huruf hijaiyah. Kadang-kadang orang tak tahu dia baca-baca tak tahu berapa jumlah. So ada 29 huruf hijaiyah. Tapi alif dengan hamzah ni kadang-kadang kita sekalikan. Okey. Dia punya makhraj, dia punya tempat keluar huruf tu. Macam kalau dia berbaris, macam katalah baris fathah pada atas, alif di atas a, ain di atas a, dia punya keluar sama. Tapi ini dari segi hukum pun sama dekat izhar. Tapi sebutan dia tempat keluar dia tu, dia bunyi dia beza. Macam a, kalau alif di atas a, alif di atas a. Kalau ain di atas bunyinya a kat sini. A. Okey. Kerap kali orang yang mengaji ni dia salah bunyi dekat a dengan a. Ada lagi apa? Kha dengan gha, ka dengan qa. Mana qa? Ka dengan qa, ka dengan qa. Ada beberapa huruf tu yang dia sebutannya tak berapa tepat. Biasanya anak-anak kita boleh betulkan lagi kalau budak-budak kan. Tapi kalau orang yang dah berusia baru mula nak belajar, jadi kadang-kadang dah keras. Tapi ada juga sebagian anak-anak yang dia orang tak boleh sebut, contohnya macam ra. Ada anak-anak yang saya pernah mengajar, dia sebut ra tu ra. Jadi benda tu kena latih. Tapi kalau macam tak boleh juga, dimaafkan dah. Okey. Untuk Iqra 1 kat sini, okey, dah start dengan baris atas. Dia start dengan setiap huruf hijaiyah tu baris atas. Okey, kalau untuk budak-budak kecil ni, dia memang starting kan, dia akan kena tahulah, kena kenal huruf tu. Kena kenal huruf tu dan baris atas bunyi dia. Kalau budak-budak tu dia buat macam ni kan, dia ulang-ulang supaya dia kenal huruf kan. Kalau orang dah besar tu rasa cepat. Ibu tengah terangkan tentang Iqra. Itu nakib ke? Ni nakib dia kawan dia. Nakib. Hai. Okey. Ni nakib punya Iqra. So ibu pinjam ya, ibu terangkan dekat kawan-kawan ibu. Oh yes. Okey. So dekat 2 dia dah start. Dia start dia gabungkan tambah dengan huruf hijaiyah lain macam a, ba, seterusnya ta sampailah ya. Okey, kawan-kawan ada yang nak belajar tak? Kalau ada yang nak belajar, saya akan buat video lah untuk mengajar Iqra start dengan Iqra 1. Tapi hari ni saya nak terangkan Iqra ni kalau sempat the whole. Okey, apa benda kita nak faham. Okey, untuk Iqra 1 ni dia dia akan huruf hijaiyah dan juga huruf hijaiyah dan juga dia punya baris fathah ataupun baris atas setiap huruf hijaiyah. Okey, sampailah bila membaca tu, belajar tu, dia kena satu harakat. Maknanya qa. Contohnya kan. Nah, jakit janganlah bising. Contohnya sad di atas sa. Contohnya sa. Jadi kena baca satu harakat. Sa. Tak boleh baca so. Tak boleh. Dia mesti satu harakat. Satu harakat tu macam satu saat. So. Maknanya bila kita baca so macam tu. Kalau yang ni a, so, ba, so, ha, ba, so, ro, ja. Dia mesti satu harakat. Mungkin kadang saya ada mengajar yang bila pelajar tu dia macam panjangkan, dia nak kenal huruf kan, saya bagi can. Tapi lepas tu saya akan pastikan dia kena baca satu harakat. Dia tak boleh baca panjang sebab dia memang satu harakat. Faham ya? Untuk Iqra 1. Lepas tu dalam Iqra 1 ni dia akan start dia akan start gabungkan dengan beberapa huruf hijaiyah bermula muka surat 41. Dia dah start. Ini untuk yang ni Iqra, janganlah sayang oi. Iqra ni lah yang hijau ni, Iqra yang merah ni saya tahu. Tengok dek. Sama tak? Sama. 41. Tengok 41.
Oh tak, dia tak sama lah. Iqra' dia ni berbeza-beza. Oh no, Iqra' dua dah. Iqra' hijau ni mungkin versi baru kot. Kalau Iqra' yang merah ni, dia masih lagi 19, 20, 25. Oh, sangat-sangat beza. Kalau yang Iqra' merah ni, dulu sebelum ni pakai Iqra' merah ni, ini versi baru lah. Iqra' merah ni, Iqra' satu ni memang hanya satu huruf dan baris atas. Satu huruf dan baris atas. Sampailah habis Iqra' satu lah. Dia tak ada tambah, dia tak ada gabung-gabungkan dengan huruf-huruf lain. Huruf hijaiyah dan barisnya adalah fathah, baris atas. Adik dapat hidung adik. Okey, itulah dia Iqra' satu Saya rasa sesuainya yang ni lah, yang lama ni lama. Adik yang gigi nampak. Ya Allah, kawan-kawan sekejap kawan-kawan dia. Hai, kita sambung kembali. Okey, saya perhatikan beza antara Iqra' yang hijau ni. Tak tahu lagi berapa banyak versi Iqra' kan. Okey, Iqra' hijau ni dan Iqra' yang merah ni. Iqra' yang merah ni dia Iqra' satu hanya satu huruf hijaiyah dan berbaris fathah. Dan manakala start masuk Iqra' kedua dia mula gabungkan dengan dengan dua huruf ba ta. Lepas tu dia ada sambungan ba ta ba da ta ro ta ro. Masih lagi satu harakat. Harakat tu dia punya kadar bacaan, panjang pendek dia. Okey, untuk hijau ni, saya rasa macam hijau ni dia macam advance lah. Dia macam tak step by step. Dalam Iqra' satu tu dah ada gabungan ayat, menggabungkan ni. Start je muka surat 41, habis sampai muka surat 40, dia dah ada ni amanah, dia dah terus 3 kan. Saya pun tak tahulah nak ngajar mana satu dulu. Cuma kawan-kawan, anak-anak kita ni dia berbeza-beza. Ada anak yang cepat pick up, ada yang lambat pick up. Anak saya yang kecil ni, diorang macam Nakib tu dia cepat sikit. Yang Uzai ni dia bukan lambat, tapi dia memang seorang kanak-kanak yang dia tak fokus, dia lain. Dia memang dia kena kerja lebih sikit lah untuk yang Uzai ni. Okey, so itulah. Okey, hari ni saya rasa video ni dah panjang dah. Kan saya cuma cerita pasal Iqra' satu lah. Dan lepas ni kita akan buat tentang Iqra' 2 pula. Jadi ini Iqra'. Terbalik pula. Iqra' mana maksudnya bacalah kawan-kawan. Oh, cuma baru ni saya pernah pergi meeting di sekolah agama, sekolah petang, yang mana sekolah sekarang ni, sekolah yang pada saya berbeza sangatlah dengan zaman saya dulu. Di sekolah agama, sekolah petang kan. Kalau dulu time saya dulu, bila masuk sekolah agama kan, pagi kita sekolah kebangsaan kan, petang sekolah macam sekarang juga. Cuma ni bila masuk kelas tu, kami mula dengan mengaji dulu. Ustazah saya dulu, saya ingat lagi nama ustazah tu, Ustazah Khadijah. Ya, semoga Allah ampunkan Ustazah Khadijah dan Allah limpahkan rahmat atas Ustazah Khadijah lah. Saya macam terbayang lagi wajahnya. Saya mungkin Allah dah jemput dah. Pasal masa tu pun dia dah berusia juga kan. Ustazah tu memang best. Ustazah tu memang best. Dia macam, dia wajah dia serius bila mengajar. Dan bila mengajar tu memang pegang rotan. Mengaji pegang rotan. Tapi dia memang best Ustazah tu. Bila kami masuk kelas, memang kami kena buka Al-Quran dulu. Terus letak dekat meja dan kita akan mengaji dulu. Dan Ustazah akan mengaji setiap seorang. Dia akan panggil seorang-seorang, ajar mengaji. Macam tu. Tapi yang sekarang ni, baru ni saya pergi meeting PIBG. Ayam ni pun, ayam. Baru ni saya pergi meeting PIBG sekolah petang. Ada usul daripada ibu bapa untuk minta sekolah petang mengaji di lepas habis kelas. Tapi pihak sekolah pulangkan pada mak ayah, macam mana nak kelas. Kalau nak kelas, pelajar terpaksa balik lewat. Okay, sebab jadual sekarang ni dia punya tu dah berbeza kan. Sekarang masuk kelas 2.30
2,5, 3,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 5,5, maknanya 3 jam aja. Dan subjek yang dipelajari adalah banyak. Cuma yang saya agak sedih tu bila Astaghfirullahalazim, dia pun sibuk nak bercakap. Yang saya sedih tu bila mengaji ni diletakkan di subjek yang macam tak berapa diutamakan. Itu pandangan saya lah. Kalau masa zaman saya dulu, masuk kelas terus mengaji dulu. Okey. Tapi ni mengaji Iqra'-nya ada, tapi masa lebih kurang anak saya yang kelima ada mengaji. Ada kelas mengaji. Tapi sekarang ni lepas PKP ni dia macam entahlah, tak ada. Cuma anak saya yang umur 11 tahun tu memang dah pandai mengaji lah. Yang darjah 1 ni tak adalah, macam dia mengaji tu tak apa penting pula dekat sekolah kafah sekarang. Wallahualam lah, saya tak tahu. Tapi bukan gurunya tak nak mengajar, saya faham sangat. Cuma masa tu dah pendek. Masa dah pendek. Tapi macam memang sedih lah kan, sebab yang sepatutnya pada pandangan saya, Astaghfirullahalazim, hai pakcik ayam ni kan, pada pandangan saya memang paling utama adalah subjek mengaji. Anak-anak tu kena didekatkan dengan Al-Quran dulu, kena tahu mengaji. Itu maknanya subjek mengaji ni kena diletakkan prioriti sepatutnya. Tapi tak tahulah nak macam mana kan. Mak ayah kena usahalah hantar anak mengaji. Pada mana-mana guru macam kat sini kat kampung kan ada yang mengajar-ngaji macam saya, mengajar mengaji juga, tapi pun limit lah, tak boleh nak kena ajar ramai-ramai kan. Tapi yang saya lihat sekarang ni ramai anak-anak kita yang tak pandai mengaji. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dewasa, sekolah menengah pun tak pandai mengaji. Dan itu amat-amatlah menyedihkan sekali. Jadi itulah ibu ayah semua, pastikan anak-anak tuan-tuan perempuan boleh mengaji. Dan pada mak ayah pun yang mana yang masih lagi tak lancar mengaji hari-hari. Saya pesan anak-anak yang mengaji dengan saya ni, selepas maghrib mesti wajibkan diri untuk mengaji. Lepas maghrib mestilah ambil Quran mengaji. Okeylah, oleh kerana Encik Ayam ni dah cemburu dengan kita semua, jadi video pun dah panjang juga. Jadi sekian dulu, kita jumpa lagi untuk ni saya nak explain tentang Iqra' 2 pula. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang silap datang daripada saya. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, tekan tombol untuk bagi galakan pada saya untuk keluarkan video ilmiah lagi. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.